أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Maksudnya, maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada mereka, dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan. Kalaulah ia tidak didatangi oleh nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai, dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya. Selepas itu Tuhannya memilihnya, serta dijadikan dia dari golongan orang-orang yang saleh. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian, supaya mereka mendengar Al-Quran. Semasa mereka mendengar Al-Quran, sambil berkata sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Seterusnya Allah menutup surah Al-Qalam dengan ayat-ayat yang dibaca setelah disebut sebelumnya betapa beratnya cabaran dan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah, menghadapi berbagai-bagai kezaliman daripada kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, kezaliman terhadap batang tubuh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kezaliman terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah diturun ayat-ayat yang terdahulu yang kita baca beberapa minggu yang lepas, menyatakan pertarungan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuhnya, maka Allah menurunkan ayat memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi keputusan Tuhanmu. Sabar menghadapi keputusan Tuhanmu. Ketika kamu menyampaikan Islam ini, Tuhan jadikan pasang surut. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Di masa Mekah, bahkan di masa Madinah pun sama. Perang Badar menang. Perang Uhud banyak sahabat-sahabat yang tewas, yang mati, yang luka. Nabi SAW pun luka juga. Mekah ditawan dengan mudah. Sampai di Hunain dikepung oleh musuh. Begitulah Allah Ta'ala jadikan kerja-kerja Islam ini pasang surut, dengan tujuan supaya mereka yang menegakkan Islam ini sabar. Dididik dengan sabar dulu, lepas tu barulah dicoba dengan syukur. Maka sabar dia beri masa yang banyak untuk mendidik kita. Oleh kerana itulah perjuangan Islam ini dijadikan
panjang tempohnya, banyak ujiannya, ujian dalam dan ujian luar ada berlaku. Luar lagu luar, musuh-musuh di luar. Dalam lagu dalam, macam-macam. Laksana mereka yang melayari lautan yang luas penuh dengan gelombang yang besar ribut topan. Bila menghadapi ribut topan, gelombang di luar besar, angin pula kuat, macam nak selikuk kapal kita. Hak dalam pula ada hak mabuk, hak kecil terberok macam-macam. Hak nak ajak balik macam-macam dia, macam-macam sekali. Hak dalam ni pula macam-macam. Inilah dia gelombang perjuangan. Yang kita kena faham, ujian luar dan ujian dalam. Kadang-kadang ujian luar tahan, ujian dalam tak tahan. Ada orang begitu, kebanyakannya begitulah. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kepada keputusan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Jangan jadi seperti seorang nabi yang ditelan di dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan yang besar. Idh nada wa huwa makzum, ketika dia menyeru di dalam perut ikan dalam keadaan tersesak-sesak. Sesak nafas, sesak nak bercakap, sesak hati. Kerana sedar. Puncanya bila Allah utuskan kepada kaum dia yang jumlahnya 100,000. Nabi Yunus AS berdakwah beberapa lama. Dakwah kaum dia tak ikut. Kemudian dia mengharapkan Allah Ta'ala menurunkan bala. Dia pun mengundurkan diri. Nampak awan gelap, mari bala nak turun. Tiba-tiba tak ada turun bala. Maka dia mari tak sedap, mari marah. Pasal apa pula tak turun bala. Lalu Tuhan hajar dia naik atas kapal, dicampur dalam laut, nyetelang di ikan. Nyetelang di ikan, sehingga sesak nafas. Tapi Tuhan jadikan dia boleh bernyawa, boleh bertasbih. Dia menyeru di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ialah ucapan Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan malaikat engkau sahaja. Maha suci engkau. Sekiranya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Kalau aku ni masuk dalam kalangan orang yang zalim, engkau maha suci wahai Tuhan. Ampunlah aku, maknanya begitu. Jangan kamu jadi macam Nabi Yunus. Tuhan katakan Nabi Muhammad. Dok tahan sabar, sesak nafas. Dok tahan sabar, dia berundur, tengok bala dak jadi turun, mari rasa tak senang, Tuhan ajar dia telan oleh ikan duduk dalam perut. Dalam keadaan tersesak dalam perut, berdoa dalam perut ikan, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan jadi begitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an tadarakahu ni'matu rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Walaula tadarakahu ataupun tadarakahu, macam-macam qiraat. Itu bab qiraat lah pula. Serah pada orang yang mengaji qiraat. Tak naik ilmu nahwu. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Kalau tidaklah kerana dia dapat nikmat daripada Tuhannya. Kalau tidak kerana dia mendapat nikmat daripada Tuhannya. Ada ulama mengatakan nikmat itu ialah dia dilantik menjadi nabi. Nikmat itu setengah ulama kata dia pernah beribadat sebelum dia ditelan dalam perut ikan. Ulama mengatakan nikmat itu dia boleh bercakap, sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam perut ikan. Setengah ulama mengatakan nikmat itu ialah
Ikan pergi tepi pantai, mutah tubik dia. Selamat hidup balik. Kalau tidak kerana nikmat itu, lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Nescaya dia tertinggal di padang tepi laut yang kering, yang tidak ada pokok, tak ada apa. Dalam keadaan dicela kalau tidak kerana itu. Kalau tidak kerana dia dilantik menjadi Nabi. Kalau tidak kerana amal-amal yang saleh yang pernah dia buat. Tidak kerana dia bertasbih memuji Allah Ta'ala. Nescaya dia dalam keadaan dibiarkan begitu. Setengah ulama mengatakan dia terus dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalau tidak kerana itu. Tetapi Allah selamatkan dia. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Maka Allah memilihnya menjadi nabi, menjadi rasul kepada kaumnya. Dan Allah Ta'ala jadikan dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Di mana Allah Ta'ala meneruskan pelantikan dia jadi nabi lepas itu. Tak dibatalkan pelantikannya. Lepas tu dia segera pula balik berkaum dia. Disambung wahyunya. Disambung wahyu daripada Allah. Dia terus menjadi nabi. Dengan Allah menerima taubatnya kerana kesilapan. Tak sabar. Mu nak jadi gitu wahai Muhammad, mu jangan jadi macam Nabi Yunus. Wahai Muhammad, jadi orang yang sabar. Yunus dilantik menjadi rasul kepada 100,000 ataupun lebih sikit. Muhammad menjadi rasul pada seluruh dunia. Bila jadi rasul pada seluruh dunia, mestilah hebat. Hebat pada Nabi Yunus lah. Allah Ta'ala tegur Nabi supaya Nabi bersabar, mempunyai keazaman yang kuat. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan jika sekalipun orang-orang yang kafir itu mahu supaya engkau binasa wahai Muhammad dengan pandangan-pandangan mereka, bila mereka mendengar az-zikr, mendengar Al-Quran, dan mereka berkata engkau seorang yang gila. Di sini terdapat penafsiran yang berbagai di kalangan para ulama. Maksud la yuzliqunaka bi absarihim. Asalnya la yuzliqunaka bi absarihim, membinasakan dengan pandangan mata yang berlaku laksana sihir. Orang kita kata kena nain, kena ain. Mana ain di sini ialah kadang-kadang seseorang itu jadi tak sedar, jadi binasa, jadi mati dengan pandangan orang terhadap dia. Duk pakat pandang dia buruk, belaka jadi buruk dia. Ataupun pandang dia jadi baik, Tuhan balikkan jadi buruk pada dia. Jadi begitu. Itu berlaku dalam kehidupan manusia. Orang Arab sebut ain, orang kita kata nain. Orang Terengganu kata nain. Dia sebut Arab, bakal dia tak kena. Ikutlah. Mana kena nain, kena jin, kena macam-macam. Mereka mengharapkan Nabi kena begitu. Disebut dalam hadis yang sahih, bila seseorang tu kena ain daripada seseorang yang lain, kalau kita tahu orang tu, suruh orang tu berwuduk, kata Nabi. Tadah air wuduk dia dan mandikan pada orang yang kena itu, disembuhkan dia. Ini disebut dalam hadis. Di sinilah orang kita kata air tawar, air tawar. Ini ada hadis. Ada hadis mengatakan bila seorang tu kena ain, disebut dalam ini berlaku zaman Nabi, seorang sahabat, bagi Tuhan jadikan pandangan dia ni macam mana lah. Dia tengok menyebabkan seorang tu jadi tak sedar, lalu Nabi suruh dia ambil wuduk, ditadah wuduk dia, dimandikan pada orang yang tak sedar tu, sedar balik. Ini berlaku. Maksud ayat ini ialah supaya Nabi dibinasakan. Bila Nabi baca Quran, mereka dengar Quran, tak boleh nak lawan Quran. Quran adalah mukjizat ilmu daripada Allah Ta'ala. Tak boleh nak lawan. Tahu Quran betul, tak mau ikut juga. Akhirnya mereka mengharapkan biar matilah Muhammad, biar binasalah Muhammad, biar mapuhlah Muhammad. Dalam bahasa yang buruk, yang jahatnya, Tuhan dedahkan kepada Nabi SAW, sekalipun mereka mahu engkau dibinasakan oleh Muhammad, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sesungguhnya dia
Yang ni Muhammad SAW seorang yang gila. Bahkan mereka sanggup kata Nabi gila. Bila musim haji, banyak orang datang ke Mekah mengerjakan haji. Kerana ibadat haji ni ibadat yang pada asalnya diasah oleh Nabi Ibrahim AS. Lepas tu jadi adat. Maka orang Arab mengerjakan haji. Walaupun mereka dalam keadaan kafir, haji buat. Kafir sembah berhala, bunuh orang, merokok, minum arak, berzina, haji tak tinggal. Bahkan masa pergi haji, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Tak pakai ihram, tak ada kain terus. Ini zaman jahiliah. Ramailah mereka berkumpul di Mekah. Maka Nabi mengambil peluang berdakwah. Mengajak mereka yang datang ke Mekah untuk masuk Islam. Ada pula pemimpin kafir termasuk pak saudara dia si Abu Lahab. Abu Jahal, pak sepupu dia. Ikut lek lakang beritahu jaga baik orang gila ni. Dia kata Nabi gila pula dah. Innahu la majnun, dia ni gila. Bila Nabi baca ayat Quran, dengar pelik kata Nabi gila. Maka berlaku satu peristiwa. Kebetulan hak dia beritahu tu Tok Bomo gila. Tok Bomo ni kata, "Moleklah kalau dia gila aku tolong berabak dia. Aku boleh berabak, mudah-mudahan aku boleh berabak dia." Lalu dia pun pergi dekat Nabi, satu pemimpin kabilah Arab. "Wahai anak, kena apa? Ada mimpi karuk ke, mimpi apa ke, beritahulah ke pak cik nak tolong berabak." Kawan ni ikhlas sungguh. Lalu Nabi membaca ayat Quran. Bila baca ni bukan japi ni. Ini bukan syair ni. Ini bukan cakap manusia ni. Lalu Tok Bomo ni pun beriman. Kerana dia Tok Bomo, dia tahu orang gila bagaimana. Orang gila dia kenal, ni bukan gila ni. Ini bukan orang gila ni, orang cerdik, orang bijak. Orang yang diwahyikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dedahkan lagi pula. Benarnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka sanggup tuduh Nabi gila. Maka jangan berasa pelik lah. Kalau kita yang ada Nabi ni, kita ajak orang ikut Islam, orang kata macam-macam. Jangan berasa pelik. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Dan tidak ada ia Quran ini malaikat zikrun, pengajaran, peringatan lil alamin, kepada seluruh alam. Quran adalah ajaran Allah, petunjuk kepada seluruh alam yang wajib diikut oleh seluruh manusia untuk selamat dunia dan selamat di hari akhirat. Wallahu alam. Ada tetamu daripada Palestin.